Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wan syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita peluang dan ruang untuk terus kita berada dalam suasana ketaatan. Ini satu kurniaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam hal berkaitan dengan iman, amal, ketaatan ini Allah nyatakan dalam surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki saja. Makna kata apa? Bab iman, amal, ketaatan ni adalah kehendak Allah SWT. Allah pilih siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT saja. Yahdillahu linurihi may yasha wa yaribullahu al-amsala linnas. Dan Allah SWT memberikan tamsilan begini supaya kita faham bahawa hal berkenaan dengan akhirat itu adalah hal yang hanya milik Allah SWT, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari akhirat. Adapun dunia ni Allah bagi kepada semua siapa yang nak. Allah bagi. Allah bagilah siapa yang taat ke tak taat ke, yang buat kerja yang mana Allah suka ke tak suka, dapat. Dia tidak berbicara soal keberkatan, dia bicara soal pendapatan saja. Ambil dunia semau-mahunya, silakan. Tapi ingat, orang beriman yang dipilih oleh Allah SWT itu dengan keimanan yang jelas, dia akan nampak dunia ini bukanlah milik yang hanya pada manusia, tapi dunia ini adalah semuanya di bawah pentadbiran Allah SWT. Dan surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Maka kalau kita lihat dalam perbincangan hakikat dan syariat, dalam konteks kehidupan, kita melihat syariat duit. Kehidupan ni syariatnya, katalah salah satu syariat kehidupan. Disebut syariat kehidupan, dia ada pecahan-pecahan dia. Sebagai contoh, salah satunya adalah katalah syariat duit. Itu syariat keperluan kepada kehidupan tu duit. Apalagi syariat kehidupan rumah tangga, syariat kehidupan makan minum, syariat kehidupan itu tidur, bangun, circulation kita tu syariat semua tu. Awalnya syariat yang zahir nampak depan mata. Namun di sebalik syariat itu, dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak ada semata-mata duit. Sebab itu kalau kita lihat perbahasan yang lebih faham, lebih mendalam itu, maka dia ada hakikat kepada kehidupan itu. Pengisian dia, konten dia apa? Itulah tentang rezeki. Tentang rezeki. Malah kita hari ini kalau sebut tentang duit, maka tak ada orang kata apa, tak ada teragak-agak kita nak katakan rezeki. Tak teragak-agak kita.
Malah kita akan kaitkan tentang apa? Cari rezeki. Terutama orang lelaki. Ni tengah hari ni semua ni lelaki lah kan. Yang diwajibkan ni untuk menafkahi keluarga, datang solat. Ni orang lelaki. Orang lelaki saja dikaitkan dengan cari rezeki, cari nafkah, rezeki lah. Bahasa sebenarnya cerita tentang apa tu? Dia sebut tentang duit tadi. Tapi kita ni difahamkan tentang cari rezeki. Sebenarnya boleh sebut tentang rezeki, dia bukan pergi kepada syariat dah. Dia tak pergi pada syariat dah. Syariat itu adalah yang zahir nampak depan mata. Rezeki tak nampak. Yang nampak, yang kita tengok sekarang ni apa? Ini yang zahir. Duit, anak, isteri, rumah. Dan kalau sebab tak ada orang nampak, kalau nampak mesti nampak, dapat mesti taat. Kalau dia nampak contoh dia nampak rumah dia. Dia nampak rumah dia ni, dia nampak rumah, dia nampak siapa? Kata guru saya cakap, kau tengok bangunan nampak Allah, patutnya. Bukan dia dapat sendiri. Bukan celik-celik mata dia, lahir-lahir dia dapat rumah sendiri. Tak, dia kerja, dia kena usaha. Tuk dapat. Dengan apa dapat tu? Dengan usaha, dengan tenaga dia. Tenaga datang daripada mana? Allah. Rezeki, kalau betul kaitkan rumah ni rezeki, mesti ingat Allah, mesti taat pada Allah, mesti. Kalau kaitkan dengan rezeki lah. Tapi kebanyakan dia tak kait pun. Dia sebut saja rezeki. Sebut tapi buta. Boleh tak macam tu? Boleh. Macam burung kakak tua lah. Cuba ajar burung kakak tua. Allah. Allah sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh. Silap lagi pula dia lebih mahir sebut lagi. Sebutlah aja burung kakak tua tu. Tapi dia nampak tidak? Contoh. Dia sebut. Tapi binatang nampak tu. Jangan main. Binatang tasbih kepada Allah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Binatang semua tasbih kepada Allah SWT. Arti kata lain semua makrifat pada Allah lah. Sebab tu Allah kata surah Al-A'raf 179, jangan main-main selagi bulan manusia lebih teruk pada binatang. Ulaikal an'am balhum adall. Malah lebih teruk lagi binatang. Sebab apa? Dalam jadi binatang pun kenal Allah. Manusia yang guna akal fikiran tak kenal. Tu ayat dia. Apa maksud tak kenal Allah? Tak taat. Tak tasbih pun. Tak sebut Allah pun. Malu orang nak sebut. Kereta sebut bagi. Nak sebut Allah bagi tu malu. Rasa macam tak dengan Allah, dengan kerja dia, dengan duit dia. Maka bila macam tu perbincangan dia, keberkatan tak perlu dibincang lah. Patutnya dapat dengan apa? Hakikat. Betul terus jawab dengan Allah. Sebab kalau Allah tak bagi kita hidup, tak dapat apa benda kita nak. Asal kita mati, dihidupkan. Hidup tu saja bukan sifat kita dah. Hidup saja bukan sifat kita dah. Sifat kita bermula mati, kemudian dihidupkan. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku, Allah kata, sedangkan kamu mati. Tiba-tiba hidup. Malaikat kata, banyak pula cerita dia ni. Sibuklah, apalah, payahlah, suruh taat, banyak alasan nanti. Tak apa, kita bagi depa enjoy dulu. Bagi depa enjoy dulu. Maliki Yaumiddin, hari akhirat nanti pembalasan, kamu akan tahu siapa yang betul-betul berkuasa nanti. Dia jangan sampai macam tu, sudahlah. Bahaya. Jadi maknanya kalau kaitkan rezeki ni tuan-tuan, sebut kata nak cari rezeki, anak rezeki, rumah rezeki, kerja rezeki, kata nak kaitkan dengan rezeki. Rezeki kaitkan dengan apa? Rezeki kaitkan dengan berkat. Sebut rezeki berkat. Berkat tu apa? Taat. Taat tu apa? Buat apa? Suruhan Allah, tinggal larangan Allah. Pertamanya Allah suruh apa? La tusyrik billah, jangan sekutukan aku. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang amat besar. Dan Nabi SAW kata dalam satu hadis, inna akhwafu alaikum, sesungguhnya aku sangat takut. Inna akhwafu alaikum, aku sangat takut ke atas kalian. Nabi kata asyirkul asghar, berlakunya syirik kecil. Sahabat tanya, ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Ma huwa riya? Nak nunjuk.
Dia asal pada perkataan ra'a, melihat. Ya ra'u, riya. Berapa ramai ni kerja nak nunjuk dia tu kerja. Nak nunjukkan aku ada duit, nak nunjukkan aku ada anak, nak nunjukkan aku ada isteri, nak nunjukkan aku ada jawatan, nak nunjukkan aku. Kau tahu aku siapa? Kau tahu aku siapa? Kena pula yang tak angkat zaman. Kau siapa? Habis. Kena yang tak angkat zaman, habis tu kan. Sama sekarang ni bukan jenis kira orang lah. Dia kata kau tahu aku siapa? Orang tu jawab, kau siapa? Bertembung orang berdua. Takutnya sebab tergelincir. Allah kata la tusyrik billah. Yang pertama suruhan larangan, suruhan serentak. Larangan syirikkan Allah, suruhan esakan Allah. Kalau betul lah kita hari ini mengesakan Allah, tengok dia dunia taat pada Allah. Kalau betul. Sebab dunia tak akan boleh datang sendiri tanpa dengan izin Allah. Dapat isteri, tengok isteri taat pada Allah. Kalau betul tak sekutukan Allah. Kalau silat hari bulan, dalam bab isteri ni masuklah tajuk mendua kan. Timbullah perkataan menduakan isteri tuan-tuan. Dalam perbincangan ni saya kaji tuan, bukan kata cakap saja, kita kaji. Rupa-rupanya berlakunya akidah songsang dalam rumah tangga. Tahu tuan-tuan akidah songsang apa? Takut menduakan isteri daripada takut menduakan Allah. Menduakan itu perkataan daripada perbincangan akidah. Tak ada kena-mengena dengan makhluk. Takut menduakan isteri. Padahal nak menduakan isteri sikit punya susah tuan. Nak kena sampai ke golok dan bergolok gadai. Bukan golok lagi dah, bergolok gadai. Kalau nak ikut pintu depan, nak kena bicara hakim tuan-tuan. Dia kalau dia tanya nanti, kenapa kahwin? Tak ada terjadi, tak jadi. Sudah. Nyari tanya isteri pertama datang. Betul bagi kahwin ni? Betul ni? Hakim tanya. Ustaz cakap macam ada pengalaman. Iyalah, kita cakap sebab kita buat lah. Kan? Hakim tanya, yang Mamen, macam mana boleh kenal? Facebook. Anda jawab Facebook. Kan dalam mahkamah tu, kandang tu, yang melainkan benar belaka. Sudah, tak ibu. Lepas tu kebanyakan yang melencong dulu. Sebab apa nak bertanya, nak menjawab tu tak tahan. Susah tuan-tuan. Nak menduakan Allah senang tidak? Senang, duduk seorang jadi dah. Semua penyakit hati, semua cenderung pada menduakan Allah. Semua bermula dengan riak, ujub, sum'ah, takabur, semua sekali. Pakej. Duduk seorang, orang tak tahu. Siapa tahu? Allah tahu. Perlu melibatkan hakim? Tak payah. Perlu melibatkan jawatankuasa? Tak payah. Duduk seorang-seorang syirik dah. Allah Akbar. Sebab tu selalu diulang berkali-kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah. Kalau pergi yang bertalbiyah tu, pakaikan ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah, la syarikalah. Arti kata lain, maksudnya apa? Kita tak nak melihat dunia tu lupa pencipta. Patutnya kita tidak boleh memisahkan dunia dengan pemiliknya. Tak boleh. Kita pengurus saja. Kena sedar kita GM saja, katalah GM, General Manager. Tak ada manager je lah. Mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus perniagaan, mengurus apa nak uruskan? Sila uruskan. Allah kata, silakan. Tapi memiliki tidak. Memiliki aku. Lahu mulkus samawati wal ard. Aku memiliki. Aku pemilik segala apa yang kau ada. Lawan aku, okey, tak apa. Macam kita tak tahu tuan-tuan. Tak payah cerita tentang Allah SWT. Kita kalau katalah kita pengurus, staff kita lawan kita, try lawan tengok. Aku sekat semua fasiliti ni kan. Simple. Calculation kita mudah. Tak ada siapa lagi yang boleh menang lawan dengan pemilik ataupun owner. Setiap bulan dia buang kita macam tu, tanpa ada apa-apa pampasan. Nak berhenti cara baik. Masuk cara baik, bagi notis, hang tinggal macam tu, hang takkan dapat apa-apa pampasan. Macam tu tuan. Nampak? Jadi maknanya kalau kita lihat di sini, kait dengan kita ingat rezeki. Memang mesti tengok dia ingat rezeki.
Tapi ingat tu biar nampak depan mata, biar nampak bukan sebut. Ni perbincangan kita pada tengah hari ni, beza nampak dengan sebut. Kita ulang berkali tak apa. Kadang-kadang benda ni kadang-kadang kita kena ulang banyak kali. Begini. Dalam perbahasan iman itu bukan hanya dengan lisan. Perbahasan iman itu perbahasan dari keyakinan yang ada di dalam dada, jiwa. Dia panggil tasdik, membenarkan dengan hati. Maka bila sebut dengan hati, dia mesti nampak, lalu keluarlah. Dia panggil kalimatut thayyibah, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu tu daripada perkataan apa? Syahada, yushahidu, aku bersaksi. Saksi ni buta ke nampak? Nampak. Kalau kita dipanggil untuk datang ke mahkamah sebagai saksi, pastikan kita berada di tempat kejadian. Lalu saksi pun dikaitkan saksi di tempat kejadian. Tak ada lagi saksi di tempat lain. Lalu ditanya oleh Yang Arif, kamu nampak kejadian yang berlaku, sila ceritakan apa yang berlaku. Maka saksi pun ceritalah itu gini gitu ni. Saya nampak Ya Arif, saya nampak dengan mata kepala sendiri, saya nampak dia buat begitu begini. Okay, betul? Baik. Sebelum tu dia bersumpah dululah. Kalau kamu tipu, bermaksud 2 cas, saksi palsu. Menipu mahkamah ibarat menghina mahkamah. Saya ulah hukuman lebih berat daripada yang tukang kena salah tadi tu, kerana menghina mahkamah. Ketika dia tanya, kamu nampak tak semua ini rezeki Allah? Nampak tidak? Sebut je nampak tidak, buktinya tak taat. Kalau orang nampak polis, tuan-tuan, nampak polis, tak payah sebut dah. Tengah malam, tuan-tuan, bawa yang malam paling makrifat lah, sebab lampu biru dia tu. Kalau siang mungkin lah macam kabur-kabur sikit. Kalau malam memang makrifat sungguh lah. Biru nampak, sudah. Tak perlu sebut dah. Tindakan terus. Tarik seatbelt, slowkan kenderaan, turunkan tingkap. Dengan automatik akhlak je dia baik. Cikgu katanya, tuan katanya, nampak? Nak IC ke? Nak lesen ke? Pom gue. Semua ada ni semua. Protect pun hidup semua ni. Nampak? Automatik perbuatan dia akan terus mengikut apa yang polis nak. Kalau kata nampak, jadi iman ni sebut ke nampak? Nampak. Iman bukan sebutan, iman tu pernampakan, nampak. Jadi nampaknya dengan hati yang jelas, bahawa dengan apa nak nampak ni? Dengan ilmu. Bermulalah dengan ilmu yang menampakkan. Ilmu tu cahaya, ilmu tu sifat nur, cahaya yang masuk dalam hati. Sebab tu kan selalu datang majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Siapa yang jauh daripada majlis ilmu, gelap. Gelap tu tuan, dia boleh buat, tapi buat dalam gelap lah. Buat dalam gelap ni macam mana, tergaba-gaba lah. Boleh lah sampai juga, tapi tergaba-gaba lah. Termenung kejap, kena masalah, kena tipu, kena ni, macam-macam hal lah berlaku. Orang jalan dalam gelap macam mana tuan-tuan? Mulalah cerita saya macam-macam kena ustaz, kena tipu, kena ini, kena itu, kena ini. Oh, dunia ni kejam. Datanglah kuliah datang tak? Kejam lagi kau tak datang. Sebab apa? Sebab dia dah lah tahu dia tu tak nampak. Lepas tu jalan juga dalam gelap. Itu nama menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kita perlu kaitkan. Dia sebut tentang kehidupan, segala apa yang ada kurniaan ini, sehingga Nabi Sulaiman AS ajar. Bila ditanya oleh Ratu Balqis, dirakamkan dalam Al-Quran, mengatakan bahawa apa yang ada ini haza min fadli rabbi. Tuan-tuan tengok kat kereta saya tu, ada satu stiker tuan-tuan, saya tulis apa? Billah. Tapi tak ada titik lah. Saya tulis, ini hasil pada pengajian, billah. Kalau orang tanya macam mana Ustaz, bagi kita dengan Allah saya dapat. Kalau saya direct, sebab saya kerja dengan Allah. Saya siapa bayar saya? Memang dia awal sampai sekarang. Habis tu yang bayar-bayar ialah Allah gerakkanlah syariat ni melalui ibadat perantara. Tapi kalau kerja, memang kerja dengan Allah. Semua tuan-tuan yang sebenarnya hakikat, semua kerja dengan Allah Ta'ala. Kalau buat apa yang Allah marah, Allah kerjakan nanti. Simple.
Tu bahasanya gitulah. Dia kerja dengan Allah, lari daripada acuan suruhan, Allah kerjakan. Bagaimana Allah kerjakan? Kalau kita rujuk dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, mana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, kesimpulan, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita tengok, boleh catat surah Ar-Ra'd 26 itu jadikan sebagai panduan bahawa Allah yang melapangkan dan menyempitkan. Kalau kita berpaling daripada keberkatan dan ketaatan di atas segala kurniaan, maka berlakulah pertempuran dan pertembungan dengan Allah SWT, maka takkan menang sampai bila-bila, tuan-tuan. Maka akhir kalam daripada saya, mohon ampun maaf daripada saya, marilah sama-sama kita ingat, kita tengok apa segala apa yang Allah kurniakan hari ini, tak ada satu pun tak datang dari Allah, semua dari Allah. Tak ada satu, tuan-tuan, semua dari Allah. Maka datangkan diri kita pada ketaatan padanya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, semuanya hadir pada petang yang berbahagia ini, yang menonton semua, insya-Allah Allah limpah ruahkan rezekinya yang barakah. Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.